Apa khabar Waalaikumsalam semua? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Cikgu. wabarakatuh. Baik. Baik, Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Semua ada ke hari ni? Ad- Keempat-empat Ada. murid cikgu? Wow, Ada. magenta. Alhamdulillah semua ada ya. Cikgu ni magenta cikgu kan? Apa ni sebelum kita mulakan kelas, boleh ke kita sama-sama baca doa? Cikgu nak yang lelaki Boleh, tu cikgu. kuatkan Boleh, sikitlah cikgu. suara. Baik, doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaina wa ala min kulli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri amin ya rabbal. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Kita mulakanlah kepada pengajaran kita pada hari ini. First, cikgu nak tunjuk dua gambar ni. Berdasarkan gambar Superman ni dengan pandu lalu McDonald ni, cikgu nak murid-murid cikgu nilai cara pemakaian Superman dan juga cara macam mana kita nak membeli makanan melalui drive-thru. Cikgu saya cikgu. Okay. Nik. Spomen pakai spinner kat luar tu. Okay, kalau kita nampak, Superman ni dia memakai yang pakaian dekat dalam tu, dia meletakkannya di bahagian luar. Jadi dekat situ kita boleh nampak turutannya memakai baju tu lah salah. Jadi kita kenalah pakai pakaian yang betul supaya orang tak katakan kita ni kurang siuman ke. Jadi turutan memakai pakaian itu adalah satu benda yang sangat penting. Kalau macam kita nak pergi beli McDonald pula ni, kita kena ikut langkah-langkah yang disediakan oleh McDonald ke, ataupun kita boleh terus pergi, saya nak beli ni, ambil je makanan apa yang dia bagi nanti. Ke ada turutan dia? Macam mana? Tolong beritahu cikgu. Ada. Ikut peraturan cikgu. Betul. Bagi tahu dekat Ada macam langkah-langkah mana dia. cara nak pandu lalu. Cikgu tak reti ni nak beli makanan guna pandu lalu McDonald ni. Cikgu nak order apa? Spicy ke? Ayam spicy Boleh lah, ke? boleh lah. Anak cikgu suka ayam spicy. Oh cikgu Nak tak order ada. ada berapa anak? Cikgu ada Alamak. 5 orang anak. Boleh lah, Ini baru nak norak cikgu. Cikgu. Mula-mula. Telefon je cikgu. Pakai Telefon Food je. Panda je. Tapi ni cikgu nak cuba pergi beli sendiri. Nak mengalami pengalaman membeli melalui pandu lalu tu. Alah Hafiz, sabarlah nak cerita ni naik kereta. Lepas tu Okay. dah sampai dekat apa tu orang panggil operator cikgu. Operator tu cakap nak ayam spicy satu set. Satu set, nanti dia tanya ke medium. So saya cakap nak medium. Lepas tu I tukar air coklat. Saya cakap coklat ice. Wah, sedap ni. Lepas tu saya kata ayam kalau boleh nak type. Kalau boleh. Boleh pilih je? Boleh, saya order. Lepas tu dia kata kalau ada kami bagi ya. Dia akan cakap macam tu. Lepas tu okey lah. Lepas Ayat tu, sama je. Itulah nampak sangat ni. Ainina ni selalu pergi beli McDonald ni. Lepas cikgu tu selalu tak? aku tak reti. Cikgu tak reti, sebab tu cikgu nak suruh anak murid cikgu bagi tahu macam mana cikgu nak pergi beli McDonald melalui pandu lalu ni. Jadi lepas tu dia kata okey, lepas tu dia kata semua sekali berapa-berapa. Jadi kita bawa kereta sampai ke depan. Kat depan tu kita bayar. Waktu bayar tu dia bagilah kita punya makanan dan resit. Balik dengan gembira. Ainina tak ambil ke makanan tu? Boleh lah esok Nina. Ambil. Jadinya ambil makanan tu dekat stesen nombor 2 ke ada lagi satu stesen ambil makanan? Kadang-kadang stesen yang sama cikgu, tapi kadang-kadang ada 2 stesen. Dia ikut MACD mana cikgu pergi. Tapi kena bayar dululah kan? Kena bayar cikgu. Nanti cikgu lari kalau cikgu. Betul. Okay. Dari situ kita boleh nampak nak beli McDonald pun ada susunan dia. Mula-mula kita kena order, kita kena bayar, lepas tu baru kita boleh ambil makanan. Agak-agak murid ya, apa yang cikgu nak mengajar pada hari ni? Topik apa cikgu nak tekankan? Peraturan. Peraturan. Flow. Flow. Okay, semakin hampir Intan. Flow chart. Chat. Tak tahu cikgu.
Tak betul lah. Cikgu nak mengajar algoritma. Secara nama komputernya adalah algoritma. Tapi kalau ikutkan apa yang Intan bagi tahu tadi, flow, turutan sesuatu perkara itu, susunan. Jadi inilah dia tajuk kita, yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, cikgu. Okay, tapi sebelum kita pergi belajar kepada topik algoritma ni, cikgu nak bagi tahu 3 perkara yang apa yang cikgu nak murid-murid cikgu dapat pada hari ini. Yang pertama, cikgu nak murid-murid cikgu dapat terangkan maksud algoritma, maksud pseudocode dan juga carta alir. Yang kedua, cikgu nak murid-murid cikgu dapat membezakan ketiga-tiga perkara ni tadi. Dan yang ketiga adalah cikgu nak murid-murid cikgu dapat sediakan satu algoritma tapi dalam bentuk carta alir yang melibatkan beberapa struktur pilihan. Itulah dia 3 perkara yang cikgu harap murid-murid cikgu dapat buat pada hari ini selepas pembelajaran kita ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada isi kandungan pembelajaran hari ini, iaitu yang pertama, pembangunan algoritma. Okay, boleh ke Intan tolong bacakan maksud algoritma? Algoritma ialah satu set aturan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Aturan ini tertib, jelas dan berkesan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam sains komputer pula, algoritma ialah langkah-langkah dalam proses melaksanakan kod komputer yang mengkaji tahap keberkesanan kod program komputer. Ya, betul. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kita nak pakai baju pun kita ada turutan yang betul. Kalau kita tak ikut turutan betul, tersalahlah yang dekat luar dekat dalam, yang dekat dalam dekat luar. Sama macam nak beli McDonald pun tadi, kena ikut turutan yang betul, barulah kita akan dapat output yang berkesan. Faham? Itulah dia algoritma. Seterusnya, ada beberapa perkara penting yang kita perlu tekankan semasa nak tulis algoritma ini. Iaitu pertama, algoritma ni kita kena tulis dalam bahasa yang mudah difahami. Kalau contohlah cikgu nak suruh murid cikgu menyelesaikan satu masalah. Contoh nak buat air lah, nak buat air kopi. Tapi cikgu bagi arahan dalam bahasa Tamil. Sedangkan murid cikgu semua Melayu yang tak faham bahasa Tamil. Macam mana murid cikgu nak hasilkan air kopi yang enak kalau cikgu bagi arahan dalam bahasa Tamil? Macam itulah, sebab tu kena tulis dalam bahasa yang mudah difahami. Yang kedua, kena ada tempoh masa nak siapkan satu perkara. Kalau kita ada had kan, limit masa, kalau kita ada goal nak buat sesuatu tu, lambat untuk kita capainya ataupun kita tak terasa ada motivasi untuk menyiapkan satu kerja. Yang ketiga adalah nyatakan urutan langkah dengan betul. Seperti tadilah cikgu kata, kalau algoritma pun tidak betul, hasilnya nanti tidak akan jadi cantik lah, tak akan jadi kopi yang enak tadi. Akhir sekali, setiap langkah kena urai dengan jelas. Kalau cikgu dah bagi contoh kan, cikgu suruh buat air kopi tadi, dah letak, dah masak air, letak kopi, letak gula. Kalau nak tambah krim, tambahlah krim kan. Lepas tu letak ais, tapi kan cikgu kata letak tambah air tu, letak ais last sekali. Tapi cikgu tak bagi tahu kenapa cikgu suruh letak ais tu last sekali. Jadi murid ni dia tak dapat penerangan yang jelas kenapa ais tu kena letak akhir sekali, dia kata. Nak letak awal lah, so dia letaklah awal ais tu. Lepas kopi terus letak ais. Lepas tu akhir sekali baru letak air. Tak jadilah ais. Tak jadilah dia punya air tu sebab air panas tu tak dapat nak lerai, tak dapat nak bancuh kopi tadi. Sebabkan guru tu tak huraikan dengan jelas. Okey, cikgu nak bagi satu aktiviti lah, nak tahu, cikgu nak test. Nah, murid-murid cikgu ni faham tak apa itu algoritma. Cikgu bagi contoh je. Nak pakai baju sekolah ni, kalau lelaki lah kan, cikgu dah bagi, dah pakai baju seragam sekolah. Lepas tu, apa lagi yang murid lelaki akan pakai? Tai. Dah, betul Aina. Sebab Intan ni kan dalam je. Betul. Intan pun betul. Baju singlet tu pun dipakai. Tapi sekarang ni cikgu dah bagi, dah siap pakai baju sekolah. Baju sekolah dengan seluar tu dah siap, satu seragam. And then Aina kata tadi tali leher. Selepas tu kita apa? Okey. Stokin itu pun betul. Tapi kalau lelaki yang rambut panjang, dia perlu sikat leher. Sikat rambut dulu. Maafkan cikgu. Sikat rambut. Kalau lelaki yang tak rambutnya, kalau saya dulu pakai tangan cikgu.
Oh, wah. Tak ada Rambut apa. Afiq dulu. Jarang-jarang ke rambut Afiq? Itulah tu berapa helai. Tak adalah, dulu kan rambut pacak-pacak. Wah, tu Acak Oh, okey lah. Kalau contohlah sikat rambut ni tak ada. Selepas tu, lepas dah siap pakai baju dengan tali leher, apa yang Afiq buat? pergi sekolah lah. tali pinggang. Itulah sikat rambut dah. Tali pinggang tu sudah. Dah siap dah. Dah pakai dah tali pinggang. Kasut lah. Pakai kasut. Afiq kena pakai sarung kaki dulu. Okey tak? Oh. Geng. Betul. Lepas tu baru pakai. Cuba Afiq bayangkan ya, kalau Afiq tak ikut algoritma yang betul, Afiq pakai kasut dahulu, lepas tu baru sarung stokin tu. Apa jadi rupa kasut Afiq? Macam kaskar Jepun. Itulah dia. Sebab itulah bila Afiq nak pergi sekolah pun kena mengikut algoritma yang betul. Itulah Sampai dia. sekolah nanti orang tanya, kau ni ketum apa? Sebab itulah Afiq kena pakai baju. Siapa yang tanya tu Intan ke? Kita tak kawan. Oh tak kawan. Afiq tak sama dengan Intan dulu. Tak. Oh, Tak. Adan dah tak kawan. Saya tak kenal dia. Sama lah. Saya Okey, anti tak apa. perempuan lah. Allah. Sebab saya tak boleh sebut kat sini. Afiq anti cikgu jugalah kalau macam tu Afiq. Tak, cikgu tak. Cikgu tak. Okeylah, kita bergerak ke item seterusnya. Tadi kita dah tahu algoritma kan. So algoritma ni ada dua perwakilan iaitu pseudocode dan juga carta alir. Jadi cikgu nak, Ainina tolong bacakan apa itu maksud pseudocode. Maksud sahaja ya. Maksud pseudocode ialah satu set aturan yang ditulis dalam bahasa pertuturan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Kedua-dua menerangkan susunan dan satu lagi tu aturan. Ia adalah dua perkara yang sama sahaja. Tapi ada perkara yang membezakan mereka ni adalah kalau kita tengok dekat panduan menulis ni perkataannya dimulakan dengan perkataan mula dan diakhiri dengan perkataan tamat. Kalau kita perasan algoritma tadi terus dia susunan. Tapi bila pseudocode kita perlu meletakkan mula dan tamat di akhir susunan itu. Itulah dia pseudocode. Dan dekat pseudocode ni juga kita boleh gunakan simbol pengendali hubungan sama dengan, kurang daripada atau lebih daripada dan juga simbol pengendali aritmetik iaitu tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Inilah yang membezakan pseudocode ini dengan algoritma. Seterusnya kita pergi kepada carta alir, perwakilan kedua. Boleh Ustaz Nik tolong bacakan? Boleh. Ni siapa cikgu? Oh maaf. Nik. Tolong bacakan maksud carta alir. Okey. Kata alih ialah kaedah grafik yang menunjukkan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah dan hubung kait antara satu sama lain. Carta alih mengandungi simbol geometrik yang dihubungkan menggunakan anak panah. Aktiviti ini akan dilaksanakan mengikut turutan dari atas ke bawah. Okay, Gu. Okey, terima kasih Nik ya. Kalau kita perasan tadi, algoritma pseudocode kedua-duanya tentang penulisan. Tapi bila carta alir ni, kita ambil penulisan tadi, kita bentukkan dalam satu bentuk grafik supaya rakan-rakan kita boleh lebih memahamilah supaya kita dapat translatekan dia dalam satu bentuk carta alir penulisan tadi. So, ada beberapa simbol yang kita akan guna sepanjang kita membina carta alir ni. Kalau nampak dekat sini bentuk segi empat yang bucunya melangkung ya. Bentuk ni kita akan guna apabila kita nak meletakkan aktiviti mula dan tamat sahaja. Kalau segi empat sama ini kita nak tunjukkan proses aktiviti tu. Kalau segi yang diamond ini pula akan menunjukkan aktiviti tu mempunyai pilihan sama ada kita nak buat yang aktiviti tersebut ataupun kita nak ambil tindakan lain untuk dilakukan. Yang aliran ini pula akan menunjukkan sama ada dia akan pergi bergerak ke kanan ataupun ke bawah. Kalau penyambung ni pula apabila kita nak melaksanakan satu aktiviti tu, kita tidak mempunyai ruangan ke ataupun aktiviti itu memerlukan langkah yang sangat panjang. Jadi kita nak menyambungnya, kita perlu menggunakan simbol ini.
Yang segi 4 bentuk ini pula dia akan menunjukkan aktiviti yang memerlukan kita untuk memasukkan sesuatu output atau mengeluarkan sesuatu output. Okey, ini contoh yang cikgu nak tunjuk. Kalau nampak ni kita nak lukis kat sebelah sini. Cuba bayangkan kalau kita buat bentuknya kita tinggalkanlah, ibarat kita tinggal. Lepas tu kita terus buat kat sebelah sini. Tak ada bulat ni. So kalau tak ada bulat ni, kalau ikut sistem komputer, kita akan faham bahawa ini dengan sini adalah dua carta alih yang berbeza. Tapi apabila kita meletakkan bulat ini, orang faham, oh ini adalah sambungan kepada sini. Itulah fungsi sambungan tadi. Okay, ini kalau cikgu bagi algoritma ni, masak air, masukkan kopi kicauan, masukkan gula, tuang air panas dan kacau. Apa sudokunya? Tambah mula, tamat. Mula tamat. Okey, betul. Kalau dari segi bentuk carta alih pula? Masak air tu input, bukan. Proses. Aktiviti biasa. Betul. Lepas tu masuk tu input, parallelogram betul Alina. Masukkan gula tu input. Tuang proses, kacau proses, tamat. Okey. Betul. Yeay. Okey, alhamdulillah nampaknya semua dah pandai ni boleh jawab ni. Afiq dah jawab apa dengan ni cikgu? Afiq dengan ni cikgu nak suruh jawab dekat item yang ketiga ni. Banyak kat cikgu nak tanya ni. Tak payahlah cikgu. Okay. Untuk yang ketiga ni. Berpeluh tangan dah cikgu. Oh, cikgu suka lagi berpeluh, lagi cikgu suka tanya. Saya jenis tangan berpeluh. Sama. Tak apa. Kalau Intan pun sama dengan Intan sekarang cikgu nak tanya sekejap lagi. Padan muka tanya dia dulu cikgu. Okeylah. Cikgu nak bagi tahu sudoku dan carta alih ni, tapi kita libatkan struktur kawalan pilihan. Ada 3 benda ya, ada 3 jenis ya struktur kawalan kita ni, iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan juga pelbagai pilihan. Okey Afiq, baca Afiq. Cikgu punya apa slide itu pilihan cantik. tunggal? Wow. Hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan tertentu. Satu syarat yang diuji didapati benar, satu set tindakan dilaksanakan. Okey. Maafkan cikgu. Dia pilihan tu cikgu lah, proses tu. Dia pergi ke kanan. Kalau perasan dekat sini. Kalau perasan cikgu dekat sini, cikgu ambil proses saya makan. Okey, dah makan. Lepas tu saya masih lapar. Dekat sini nampak bentuknya ada pilihan. Jadi dekat mana kalau contoh murid tu kata, Kalau saya tamat terus. Betul. Afiq dia tamat terus. Tipu. Tu dah tak ada. Dia masih kalau lapar. Contoh. Kalau dia masih lapar, pergi makan lagi Afiq. Maksudnya Afiq telah melakukan Afiq ada pilihan. Saya tamat. Berhenti sebelum kenyang. Bagus. Bagus Afiq amalkan benda tu. Tapi Intan kata Afiq oncik, betul ke? Dia tak nak kawan saya pun tak nak kawan dia. Okey, seterusnya kita bergerak kepada struktur dui pilihan. Boleh ke ni tolong bacakan? Ni bagi tanda saja. Ni bagi tanda. Maaf. Cikgu tak perasan tadi. Okeylah, Intan lah tolong bacakan. Yang mana satu kuning ke? Yang ni memilih struktur dui pilihan. Memilih antara 2 tindakan atau 2 set tindakan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan bergantung kepada sama ada satu syarat dipenuhi atau tidak. Okey, kalau perasan tadi ada satu je pilihan, sama ada pergi makan atau tamatkan Tuhan. Itu je. Yang tamat tu bukan satu pilihan lah, maksudnya dia mengakhirkan proses. Kalau macam ni, cikgu nak masukkan markah. Cikgu markah murid tu lebih daripada 40 ataupun sama dengan 40. Cikgu dan markah dia betul. So cikgu kena cetak lulus untuk murid ni. Tapi kalaulah murid itu gagal bawah 40, maksudnya cikgu masih ada satu lagi pilihan, iaitu mencetak gagal kepada murid tersebut. Sama macam makan tadi.
Kalau contoh Afiq tak lapar tapi Afiq tak nak menamatkan. Jadinya Afiq pun memilih Contoh kawan-kawan, contoh. Contoh. Afiq memilih Jangan ingat betul-betul. Afiq memilih untuk pergi bersukan. Jadinya Afiq ada dua pilihan dekat situ. Sama ada makan atau bersukan. Dia mestilah makan. Dia oncik. Macam tadi satu tapi dia boleh dijadikan dua ikut kita punya kreativiti. Tapi bila kita pilih satu benda tu kita harus pastikan itu adalah satu perkara yang benar lah. Saya makan tapi saya lapar lagi kan. Saya kata ya, so saya pergi makan. Tidak pun pergi makan juga. So situ pun adalah dua benda yang sama, akari danda. So itu adalah satu yang salah lah. Okay, I see. Kena pastikan benda tu benar, jangan bagi palsu. Faham? Okay. So kalau palsu dia akan pulang semula. Tak dapatlah kamu data tu kamu tak dapat apa seperti mana yang kamu nak. Okay, Ainina. Nak suruh kamu bacalah sikit pasal pelbagai pilihan ni. Okay, struktur kawalan pelbagai pilihan mengandungi lebih daripada 2 set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Bergantung kepada pilihan syarat yang didapati benar. Okey, kalau untuk pelbagai pilihan ni kamu ada lebih daripada 2 pilihan. Iaitu kalau murid kamu dapat lebih daripada 80 akan dapat A. Kalau tak, masih ada grade B lagi yang kamu masukkan kat situ. Kalau bukan 60, kamu masih ada grade C lagi. So kamu ada 5-6 grade yang kamu masukkan dalam kamu punya sistem tu. So apabila cikgu masukkan skor, masukkan markah tu, akan automatik keluar grade apa murid itu. Jadi dekat sini ada menunjukkan banyaknya pilihan yang kamu ada. Okey, untuk mengukuhkan pemahaman cikgu, pemahaman murid cikgu ada sediakan aktiviti. Okey, boleh ke secara berpasangan Ainina dengan Intan, Afiq dengan Nik ya, tolong jawab. Ainina dengan Intan nombor 2, Afiq nombor 1. Pada nombor 1 ini ya, cikgu bagi algoritma. Tapi cikgu siapa cikgu? Ni siapa cikgu? Ni kami. Oh maaf, Afiq. Afiq dan Nik. Ni cikgu dah bagi algoritma. Tapi cikgu nak Afiq dengan Nik buat kata alih pilihan tunggal. Cikgu dah bagi algoritma ni. Simple je. Okey. Simple je. Okey, nombor 2. Soalan nombor 2 ya. Intan salin Intan. Ini sahaja. Dapat. Okey, saya bagi Intan dengan Aina salin soalan dia dulu. Intan dan Aina. Okey, sudah ini. Tapi saya nak dua pilihan. 2 pilihan. Kena buat kopi ni. Mana tadi algoritma? Afiq ni. Afiq dah bersedia? Okey, saya cuba. Okey. Mula-mula bulat lonjong tu. Apa sudokod dia Afiq yang ada tu? Mula lepas tu? Mula proses dengan input. Lagi? Mula apa? Masak air. Tamat. Betul. Masak air. Masak air proses kan? Lepas tu masukkan kopi yang sengit tu. Input. Lepas tu input lagi gula. Lepas tu input krim. Input air. Tamat. Inilah dia catat alih. Tepat tak pilihannya kalau Afiq dah tambah gula, saya memang tambah gula. Tapi kalau Afiq nak tambah krim, kalau Afiq nak tambah krim, Afiq tambah. Kalau tak nak tambah krim, Afiq proses ialah macam biasa, tambah air dengan dan tamat je. Sebab air ni memang wajib. Cuba kalau Afiq masukkan semua gula, lepas tu krim Afiq tak mau kan, tiba air pun Afiq tak tambah. Jadi apa air Afiq? Tak jadi air lah. Sekadar kopi dan gula sahaja. Jadi dalgona ya ke? Betul, jadi dalgona. Okey, seterusnya kita pergi ke nombor 2 lah. Jawapan nombor 2. Dah bersedia ya Intan dan Ainina? Intan dah bersedia cikgu, saya nampak dia bersedia.
Okey, boleh bagi sudoku kepada cikgu tak? Untuk Intan punya. Cikgu nak yang ke struktur kawalan dui pilihan ni tadi. Kalau kat sini kan pilihan dia ada dua kan cikgu, mahu makan dengan mahu mandi. Kalau saya lah, saya buat macam tu. Cuba. Cikgu nampak sikit-sikit tu. Mula, lepas tu saya lapar, lepas tu mahu makan. Kalau nak makan, jika mahu pergi makan. Jika tidak, mahu mandi. So kalau jika ya, saya pergi mandi. Jika tidak, tamat. Dia hampir betul dekat situ. Tapi sebenarnya ya. Saya nak tanya cikgu, kalau mahu makan tu kita pecahkan. Kalau mahu makan, ya. Lepas tu kita pergi makan. Kalau tidak, kita pergi mandi. Tak boleh? Itulah jawapannya yang betulnya, yang tepatnya Anina. Oh, betul lah dah. Betul lah ayat Anina punya. Betul. Kalau contohlah. Kami bincang tadi cikgu, kami ada 2 jawapan. Oh bagus. Ada backup. Cikgu suka macam ni. At least kamu boleh nampak lah kalau satu salah, kamu boleh alert dengan jawapan yang kedua. So, seperti Anina bagi tahu tadi, mula lapar saya makan. Tapi kalau tak saya pergi mandi. So Anina tu dah ada 2 pilihan. Pergi makan, tak mau pergi mandi. Perumusan apa yang kamu dapat melalui pelajaran hari ni? Okey, kesimpulan kat sini, algoritma ni adalah memudahkan kita untuk menyusun langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebelum membuat sesuatu. Okey. Betul. Betul. Afiq, apa yang Afiq dapat? Jangan kata makan. Saya rasa saya nak gunakan sudoku ni yang catat alih ni dalam kehidupan lah cikgu. Oh bagusnya. Ini 1 dalam sejuta cikgu. Kalau saya rasa saya tak nak dengan seseorang tu, so kita reject. Amat. Kita ada pilihan yang lain. Oh, berjiwa besar ya Afiq ni. Cikgu, saya keluar kelas dulu kan? Saya keluar kelas dulu. Tapi walaupun Afiq tak nak Intan, cikgu nak Intan. Terima kasih cikgu. Mohon stay, cikgu ada kerja rumah yang cikgu nak bagi ni. Okey, ini merupakan link yang kerja rumah cikgu dah sediakan. Lepas ni bolehlah buat ni untuk 5 tak sampai 15 minit lah untuk siapkan kerja ni. Sekadar cikgu nak hantar WhatsApp cikgu. Cikgu dah hantar dekat WhatsApp ya. Okey. Dapat. Hantar bila cikgu? Sebelum, kalau boleh jawab soalan ni sebelum kelas seterusnya lah. Supaya cikgu dapat buat penambahbaikan. Nak tak dapat faham murid tak faham kat mana. Okey. Itu saja ya. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.